A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini menerangkan kepada kita tentang bagaimanakah antara tanda-tanda kekuasaan Allah ni dijadikan isteri-isteri itu daripada jenis-jenis kamu sendiri. Maknanya beritahu ke orang lelaki, orang perempuan tu memang dah taste orang lelaki dah tu. Kan, macam mana yang kita nak supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, litaskunu ilaiha, rasa cenderung dan tentram kepadanya, dan diwujudkan kan perasaan mawaddatan warahmah, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Tak sampai hati ikut tengok pasangan susah belas kasihan. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya ia dapat dilihat oleh sebagai tanda-tanda orang yang berfikir. Maka tak ada siapa yang nak hidup dalam rumah tangga untuk tujuan ni untuk kecewa, untuk menderita. Tak ada. Semua orang nak bahagia, tetapi rumah tangga ni memerlukan apa disebut sebagai pengorbanan. Rumah tangga ni memerlukan satu proses. 3 perkara dalam rumah tangga yang kita kena faham. 3 perkara. Yang pertama, tidak ada pasangan yang boleh bahagia melainkan dengan cara mengikut syariat Islam. Itu nombor 1. Mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Yang kedua, mesti kena ingat bahawasanya pasangan itu tidak akan kenal antara satu dengan yang lain, melainkan dia merupakan proses berterusan. Proses berterusan. Maknanya tu sebabnya sampai sekarang, walaupun dah 10-20 tahun kahwin, walaupun dah 10-20 tahun kahwin, masih lagi dengar ayat aku tak faham betul dengan bini aku tu. Tak apa perangainya orang jantan ni. Macam-macam disebutnya. Sebab apa? Sebab proses mengenali berterusan. Nak pula masing-masing perangai boleh berubah-ubah daripada masa ke semasa. Dan begitu juga yang ketiga, kena faham tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi tak usahlah kita gemar membuat bandingan-bandingan di antara isteri kita dengan isteri orang, suami kita dengan suami orang lain. Jangan. Itu adalah perkara yang sangat sensitif. Hari ini saya dapat pelbagai aduan-aduan daripada kebanyakan, ramailah yang datang jumpa saya, pasangan suami isteri, yang orang kata apa, mengadu tentang masalah keluarga. Sampaikan kadang-kadang kita rasa macam betul ke masalah ni sampai macam tu sangat, betul ke jadi macam tu? Sebab kadang-kadang kita tengok masalah-masalah tu macam tak logik, tapi itu berlaku. Isteri mendera suami, berlaku ini. Isteri pukul suami, isteri halau suami, dan suami itu dalam trauma. Ada yang kita dengar selalu suami pukul isteri. Tu belum cerita lagi isteri bawa motosikal, suami duduk belakang. Tu belum cerita lagi tentang suami yang tak bertanggungjawab. Betul, memang banyak cerita tu. Tu belum cerita lagi tentang isu berkahwin dah 10-20 tahun tapi masih lagi tak didaftarkan. Berkahwin di luar di Kemboja, kahwin di Thailand tapi tak daftar. Akhirnya anak dah besar, anak tak sah taraf, tak diiktiraf, nak masuk sekolah pun tak boleh, apa pun tak boleh. Baru tegeh-tegeh pergi ke mahkamah. Nak bawa saksi pun susah, sebab saksi ramai yang dah mati dah pula tu. Betul, ini berlaku. Tu sebabnya dalam rumah tangga ni kita kena faham bahawasanya kita tengok dijadikan ikatan perkahwinan dalam Islam ni satu ikatan yang suci, bukan macam
Dia setengah-setengah fahaman yang lain tu. Macam di luar negara, di barat, orang tu kaya, ada segala kekayaan dunia, hebat, tapi dia duduk serumah dengan perempuan tu, beranak pinak sampai dah ada 3 anak, tak kahwin lagi. Sampaikan wartawan tanya bila dia nak kahwin, dia kata apa? Kami belum terfikir lagi. Anak 3 dah ni. Tapi di negara kita lain, kan? Dan dalam agama kita meletakkan, agama Islam meletakkan perkahwinan itu sebagai satu ikatan yang suci. Itu sebabnya sebagai melihat kepada macam saya menghadapi masalah-masalah orang mengadu dekat saya memang orang kata terkejut melihat keadaan semasa pada hari ini, berapa banyak sangat berlakunya keruntuhan rumah tangga, termasuk waktu PKP hari itu. Waktu kita PKP lagi teruk dengan ekonomi, masalah kewangan, tak bekerja. Lepas tu bila tak bekerja semua duduk serumah. Bila duduk dalam serumah tu pula, yang lelaki tak baik kojo, mengangkang kojo daripada pagi sampai ke malam, kan? Yang isteri pula tension tengok suami macam tu, bergaduh hari-hari. Bayangkan menurut statistik, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tentulah kita takut. Itu sebabnya punca daripada perkara ini, punca pada masalah perkahwinan berpunca daripada tidak adanya nawaitu dan hadaf, yakni objektif yang tepat untuk berkahwin. Cuba tanya, ni sekarang ni tiap minggu ni tengah teruk ni, setiap hari hari Sabtu, Jumaat Sabtu sekarang cuba tengok, Sabtu Ahad cuba tengok, sekarang ni tengah musim mengawan ni, tak lama lagi nak bulan puasa, tiap minggu kena kahwin. Satu hari sampai 3-4 jemputan, tak tahu nak pergi mana, kadang pergi semua, betul tak? Tapi cuba tanya, kenapa kahwin? Cuba tanya, apa nak kahwin? Apa jawapan dia? Mak bising dia. Masa bila mak tak bising? Mak ni memang bising aja. Mak kalau tak bising bukan mak, dia memang akan bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin mak, bila nak beranak? Bila dah beranak, laki je nak hang. Bila nak dapat anak perempuan? Bila dapat anak perempuan, beranak aja kerja kau. Dah salah pun nak beranak. Kan? Macam-macam. Yang seorang pula kenapa kahwin? Kawan habis kahwin nak, dengan saya je belum kahwin dia. Yang seorang kenapa kahwin? Umur dah banyak dah mam. Kalau tak kahwin lambat sangat dah rasanya, memang kena kahwin. Susah nak cari pasangan yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? Imam, saya nak kahwin ni adalah kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Dia je yang jawab kahwin kerana Allah. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa abang buat saya macam ni? Kerana Allah. Itu jawapan. Tapi belum tentu selamat lagi lah. Tapi apa pun, punca ni kena jelas. Saya ingin membina keluarga bahagia dunia akhirat. Saya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Tu nak cari. Tu objektif perkahwinan. Sebab ada sahabat dulu sebut, aku nak solat, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang. Yang seorang tu pula kata, aku nak puasa, aku tak nak berbuka. Yang seorang lagi pula, aku tak nak pandang pada perempuan dan aku tak nak kahwin. Dia kata. Maka Nabi kata, benarkah aku dengar kalian sebut begini-begini? Dia kata betul. Maka Nabi sebut, sesungguhnya aku ni paling tinggi takwanya di kalangan kalian. Dan sesungguhnya aku solat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan sesungguhnya aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak mahu mengamalkan sunnahku, maka dia bukanlah sebahagian daripada aku. Maka kahwin itu juga ada merupakan sunnah Nabi. Maka berkahwin ini pula mesti digalaskan dengan sabar dan tanggungjawab. Kalau tidak, kalau tak sabar dan tak tanggungjawab, maka dia akan bertukar menjadi beban dan penuh keserabutan. Kenalah ada tanggungjawab, kena sabar. Mana ada orang kahwin tak sabar? Tengok malam ni. Bila duduk macam ni, orang perempuan yang pegang anak, orang lelaki relax, duduk seorang-seorang.
Kebanyakannya lah, kebanyakan. Orang perempuan jaga anak. Kan kejap lagi anak menangis kan, orang perempuan dukung bawa ke mana? Bawa ke belakang. Contoh lah. Jadi makna kata beban dan tanggungjawab. Kita tengok dalam keadaan macam itu, maka nak jadikan kau kita bahagia, kena dapat contoh dan pedoman yang baik. Itu sebabnya kalau kita tengok Rasulullah SAW yang begitu sibuk, penat dan lelah dalam urusan negara, tapi masih lagi mampu menunaikan hak sebagai ketua rumah tangga. Di dalam hal ini Rasulullah SAW ada memberikan saranan, menasihatkan tentang beberapa perkara. Apa Nabi pesan? Yang pertama, jangan pernah membenci pasangan yang beriman. Maksudnya dalam rumah tangga, bila kita marah, bila kita emosi, kita gemar membuka perkara-perkara yang tak baik tentang pasangan kita, maka adalah dinasihatkan cuba kita lihat perkara-perkara yang baik yang ada pasangan kita. Maka ingatlah sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Lelaki, perempuan, dua-dua tak sempurna. Isteri mungkin banyak cakap, tapi dia masak sedap. Mengaku tu banyak cakap tu. Gitu kan. Orang perempuan memang kat rumah hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu biasa. Ada je benda nak bising. Contoh kan, kadang-kadang suami tu nampak macam tu, kentut lepas mana-mana. Contoh perangai, mana sempat aja. Contoh kan. Tapi dia ni tanggungjawab. Balik rumah tak pernah tak bawa balik makanan. Balik rumah tak pernah lupa untuk bawa makanan kegemaran ahli keluarga dia. Contoh. Jadi ada benda baik yang kita boleh fikir. Kenapa nak fikir benda tak baik? Macam tu. Kan? Samsul debat pun tak sempurna. Macam mana suami cerita suruh orang macam ni, balik bawa isteri macam ni. Saya balik rumah pun tidak. Ceramah saja. Kan? Malam tadi UPNM dekat Sungai Besi, Universiti Pertahanan, pukul 3.30 pagi dah sampai. Pagi tadi dekat Pejabat Pembangunan Negeri Kedah. Petang tadi dah Sungai Petani. Malam ni ingat satu, punya 2 program. Kan? Kat Majlis Andalusia, lepas tu SK Simpok. Dah habis dekat SK Simpok ni pula. Esok pagi tuan-tuan dan puan sekalian dah ke KL. Tengah hari di Bangsa. Pada petang kena pergi airport dah, naik flight pergi ke Sabah. 5 hari jemaah kat Sabah. Macam mana? Macam mana lah orang rumah tak makan hati? Pergilah. Ayat dia. Ya, tu sebabnya. Jadi kenalah ambil hati isteri tu. Yang abang walaupun jauh pergi tak lupa kan. Ni siap. Abang bagi hadiah. Yang abang dapat ni daripada Sekolah Kebangsaan Simpok. Abang bawa apa tu bang? Abang bawa buah. Saya target dapat buah malam ni. Saya rasa-rasa lah. Biasanya sekolah dapat buah, tak tahu lah kalau hari ni lain sikit. Dapat kereta Azia yang baru tu, tak tahu lah. Kan? Kan? Jadi kena ambil hati isteri kita. Kena. Kan? Jadi jangan kita bencikan isteri kita. Jangan kita bencikan suami kita. Sebab satu perbuatan yang kita tak suka, banyak lagi yang baik pada diri dia. Faham tak? Faham ke tidak? Baru datang orang. Tadi tak menjawab, payah kan? Yang kedua, saling menghormati. Bila maksud saling menghormati, hormat isteri. Jangan maki hamun isteri. Jangan cakap bukan pada isteri. Hormat pada suami. Abang, macam mana hormat suami? Minta izin. Abang pun, abang ingat nak pergi dengar ceramah Samsul Debat malam ni, boleh tak abang? Gila. Tak, suami kata, tak payah, malam ni duduk rumah. Apa sesal tak boleh pula? Ada tak buat hati. Orang perempuan dia tak argue kan? Jadi hormat. Suami pun hormat isteri. Cakap pun dengan lemah lembut.
Nabi kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi kata seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Nampak tu? Hormat pada isteri. Berikanlah dia makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah. Kadang-kadang orang lelaki dia tak dapat bagi, dia bagi duit terus. Nak pandai lah kau. Tapi bagi dengan kasih sayang. Sayang, sudilah kiranya menerima duit belanja bulan ni. I love you. Si isteri pun tengok, setakat 100 beli jalan lah, jangan macam itu. Ya, terima kasih lah abang bagi duit belanja, dapat saya gunakan. Kasih tau bang, I love you too. Macam tu. Mana dengan suasana kasih sayang. Orang lelaki kena ingat tau, wajib bagi nafkah pada isteri dia dengan anak-anak dia. Orang lelaki mesti utamakan isteri dan anak-anak dalam bab nafkah, kemudian baru ibu dia. Ni nak peringat sikit. Orang lelaki dalam bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anaknya dahulu, baru ibunya. Dalam bab nafkah. Dalam bab berbuat baik kepada ibu, memang abadan abadah selama-lamanya kena buat baik dengan ibu dia. Salah satu cara buat baik bagi duit ia juga. Tapi ingat, anak-anak isteri dengan anak-anak ni dulu akan ditanya dulu. Sebab bila kita dah kahwin. Itu sebabnya ibu yang ada ilmu, ibu yang mengaji ilmu, ibu yang rajin datang kuliah ilmu, dia akan faham. Bila anak lelakinya bagi duit belanja, mak, ni duit belanja bulan ni, makasih, ni bagi mak, ni mak nak tanya ni, anak isteri hang lepas tak? Jangan bagi kat aku tapi anak bini hang tak makan. Dia akan tanya soalan tu dulu. InsyaAllah mak, dia orang semua cukup dah. Tak apalah, makasih banyak-banyak. Macam tu. Jangan pula ibu mempertikaikan bila bagi anak sampai hati kau. Kau lupa pengorbanan mak. Daripada kecil mak membesarkan kau. Jangan mak main sentimen macam tu, sebab salah anak nanti. Tu ingat dalam bab nafkah. Jadi orang lelaki kena sempurnakan hak orang perempuan. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ingat, kadang lelaki ambil gengan. Bila isteri ada gaji, dia andaikan isteri tak perlu duit daripada dia. Kita kena bagi walaupun sikit, wahai suami, kena bagi. Tajuk nafkah ni sensitif tu sebab muka berubah masing-masing. Kena bagi. Kena bagi. Walaupun isteri bekerja. Tapi kalau bagi tu, sayang, ni duit nafkah bulan ni. Abang, susah lagi. Dia pun tinjau dia belum. Abang bagi RM50. Baik tak ya? Jangan macam tu. Abang bagi RM50 ni, abang ada ke tidak? Ke abang pun tak cukup? Tak apalah, abang pandai lah, abang cari sendiri. Tapi doakan abang kalau banyak abang dapat, banyak abang bagi. Abang, hari-hari saya doakan abang. Faham tak? Kan? Macam cerita tu lah. Apa? Dalam hati ada cinta kan? Cinta dalam hati ada. Cinta tetap ada macam mana? Alah, yang Aish Martin dengan Bella tu lah. Apa tajuk cerita tu? Tak, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Macam tu lah kan. Romantik je cakap. Tapi boleh juga kalau suami nak bagi banyak, dia mampu bagi banyak kan. Sayang, ni tak adalah banyak sangat. Sudilah terima duit belanja bulan ni, RM2,000. Macam? Setuju tak setuju perempuan? Setuju tak? Mata duitan tu. Cepat setuju. Tu baru contoh tu. Tapi orang perempuan kalau dia bekerja, dia boleh cakap, abang,
duit ni saya tak nak, abang simpan aja. Saya pandailah cari sendiri, saya kan kerja. Yang penting abang jaga keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang diambil ni, tak ada mana dia tolak. Ya, jadi sebelum bagi tu fikir dulu. Jadi aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Maka Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak pula meninggalkan isteri, melainkan dia tetap berada di rumahnya. Itu dia. Setelah suami menyempurnakan kehendak isteri dari segi nafkah dah bagi, maka Nabi pesan seorang isteri itu tidak boleh membenarkan sesiapa yang suaminya tidak sukai masuk ke dalam rumah. Maknanya orang perempuan tak boleh bagi orang luar masuk dalam rumah, dan begitu juga tak boleh tinggalkan rumah melainkan dengan izin suami. Ada faham? Minta izin suami. Abang nak keluar pergi beli sayur, suami pun pergilah. Bang, ada orang jual kapet kat depan tu, boleh tak pergi tengok jap? Pergilah. Abang, ni mak abang datang, boleh tak bagi dia masuk dalam rumah? Mak aku tu bagi dia masuk. Tapi betul, itu yang tepat dia. Walaupun maknya kena tanya suami. Kejap mak tanya abang kejap. Tapi kita tahu, bang, ni adik abang pula sampai ni, boleh bagi masuk? Astaghfirullahaladzim, bagilah dia masuk. Macam ni lah, abang dah WhatsApp, dah senarai orang-orang yang dibenarkan masuk dalam rumah, tak usah tanya lagi dah. Jadi kalau suami dah kat macam tu, okay lah. Masuk dalam rumah minta izin suami, keluar rumah minta izin suami. Tapi dalam keadaan darurat, rumah terbakar, jangan minta izin. Rumah dah terbakar, keluar je lah. Puah bomba tu tarik keluar, keluar kak, keluar kak. Belum dapat izin lagi, cari handphone tak jumpa. Jangan macam tu. Dalam hal tu keluar dulu, keluar, selamatkan diri. Yang ketiga, memberi nafkah pada keluarga. Memberi nafkah pada keluarga, macam mana cara beri nafkah pada keluarga? Ingat, orang lelaki wajib bagi nafkah. Bagilah nafkah pada keluarga. Nafkah dia ada dua, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir, makan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin bukan hanya yang dalam bilik saja. Nafkah batin termasuklah memberi didikan agama pada pasangan dan anak-anak. Itu nafkah batin. Kalau kita tak boleh nak mengajar anak kita, isteri kita tentang agama, jangan halang mereka untuk belajar agama. Nak memberi nafkah, ustaz, nak bagi nafkah pun tak cukup ustaz. Simple aja. Dengar pesan Samsul Debat pada malam ni. Macam mana nak murah rezeki? Macam mana nak senang dalam hidup? Simple aja. Dalam hidup kena banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Suami nak bahagia, kena banyak memberi pada isteri dia. Isteri nak bahagia, kena banyak memberi pada suami. Isteri yang merungut, saya tak dapat emas, saya tak dapat rantai gelang, saya tak dapat duit yang banyak macam orang lain, dia takkan bahagia. Dengar cakap saya. Mesti fokus memberi lebih banyak daripada menerima. Maka salah satu cara nak memberi, pada malam ini saya melancarkan. Tu dia. Aduh, dah mula dia dah. Aduh, jarang dia lancar belon ni. Mesti lancar tabung. Memang betul. Melancarkan tabung derma untuk pembangunan Surau An-Nur, Sekolah Kebangsaan Simpok, dan aktiviti keagamaan SK Simpok. Jadi, mana tabungnya? Tabung mana? Ni dah lancar ni, tabung mana? Dah gerak dah. Dia bila lancar, bergerak. Gerak. Boleh mula gerak. Tabung, sila jalan. Cepat dek. Lalu, memasukkan duit. Tak dapat bagi RM1, masuk RM50.
Tak dapat masuk 50, masuk 100, tak pun tulis cek, ataupun tinggal aja kad ATM dengan nombor PIN sekali, tinggalkan. Biar dia orang yang tekan dia. Ustaz, tak bawa duit Ustaz. Tak apa, lurutkan ni, gelang rantai masukkan dalam bakul. Gelang kaki semua buka, insya-Allah. Tahulah tolak kat kedai. Tak bawa juga gentai mah apa semua. Handphone tu bagi, nanti kita formatkan, hantar kat kedai, berapa jual lepas. Malam ni kita bagi. Macam ni punya ramai. Kalau tak dapat 100 orang malam ni tak tahulah. Ya, insya-Allah. Dek lalu ni tabung. Adik, janganlah kau orang semua pergi situ, dek. Adik, ini round sini. Ni seorang dek masuk tengah ni, janganlah semua situ. Astagfirullahaladzim budak. Cikgu dia tolonglah tengok budak ni. Aduh, hai. Dek, adik pergi tengah ni, pergi belah sana ke? Macam tu. Macam tu lah. Seorang nak bagi, sudahnya cemas orang tu nak bagi 3 tabung. Okey. Tu dia. Dek. Adik ambil row belah sini, dek. Dia berkumpul kat satu tempat dia semua ni. Pergi belah mana, dek? Pergi belah mana? Pergi belah mana? Macam tu. Yang belakang tu, paling banyak belakang. Yang tu. Yang kemah ada pink tu, dia punya tu. Tu. Alhamdulillah, ya Allah, bagi, jangan tak bagi. Dah ada yang bagi gelang emas ni. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ada grand kereta pun boleh bagi, tak ada masalah, kita terima. Okey, dek. Dekat belakang ada ke? Belakang. Okey, alhamdulillah, belakang pun ada. Terbaik, alhamdulillah. Macam itulah baru betul pelancaran. Ya. Kalau boleh, cikgu minta tolong sekarang dah round ni, so dikira kat belakang kita umum berapa kita dapat malam ni. Itu paling best ni malam ni. Kan? Kalau tak cukup kan, kita jangan bagi dia balik. Kan? Tapi betul, bagi sumbangan ni insya-Allah bukan apa, mengalir pahala tu. Kan? Mudah-mudahan. Okey, kita sambung. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keredaan Allah SWT, nescaya akan dibalas dengan pahala, termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu. Hadis riwayat Bukhari. Kita suapkan makan pada isteri kita, kita berikan rezeki, makanan, nafkah pada isteri kita, menang dengan mendapatkan keredaan pada Allah SWT, Allah akan balas dengan pahala. Nafkah ini merupakan satu kewajipan, namun perlu diingat, diteliti sumber yang diperolehinya, pastikanlah datang daripada rezeki yang halal. Itu sebab Nabi bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar apa? Nabi ajar carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, sesungguhnya manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian yang keempat, apa dia? Jaga rahsia pasangan. Jaga rahsia dan maruah pasangan. Jangan kita buruk-burukkan suami kita. Malam tadi aku dengar berdengkur sampai bergegar tu laki kau ke? Tak adalah, memang sekarang ni ada bergegar-bergegar sikit, rumah ni tak tahu pahal dia. Cover. Laki saya lah tu, itu kira sikit tu. Hari biasa tu memang tumbang terus tiang rumah tu dia tu. Dia burukkan suami dia, jangan. Aku tengok laki kau macam tak kerja je. Betul ke laki kau tak kerja? Tak adalah kak, dia kerja, dia banyak kerja part time. Cuma sekarang ni tengah cari kerja tetap. Akak doa lah mudah-mudahan dapat kerja tetap. Cover suami. Aku tengok laki kau tak kerja, memang laki kau tak kerja. Memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Ya, cakap yang elok-elok pasal suami. Kelima, perintahkan ahli keluarga untuk solat. Solat sama-sama. Nampak tak? Solat sama-sama.
Empat ni. Pertama, solat sama-sama. Kejut bayi, abang bangunlah solat. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Habis payah nak bangun Ustaz, maka kejut dia seolah-olah kecemasan. Bangun bang, api mana? Api neraka. Macam tu. Iya. Ini kadang-kadang bangun pagi dengan muka toya, ambil wuduk, tak mandi tak apa, ambil wuduk terus jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu senyap. Yang anak kat belakang, pahala senyap lah abah. Yang isteri kat belakang membuta dah hon-hon. Langsung isterinya berisik nak. Wallahualam. Dah habis macam Allahu Akbar. Cubalah masuk dalam bilik air tu, gosok gigi, bobo shampoo, segarkan badan fresh. Bila keluar tu pandang anak dia setahun, sufuakum lurus rapatkan soft. Steady bapa. Allahu Akbar. Anak pun ingat, woi ada gema. Masa tu suami baca pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai hujung tu, waladdallin. Amin. Anak. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Itu surah. Yang anak kat belakang dah agak dah anak tu dah. Isteri pun tegur abang. Okeylah abang baca Inna A'taina tu. Tapi 20 tahun abang kita kahwin. Inna A'taina tu Allah. Inna A'taina tu Allah. Cubalah sekali-sekala abang tukar ayat lain. Yelah, malam ni abang tukar. Malam ni tukar. Malam tu sampai waladdallin. Amin. Waktu senyap, lama senyap. Yang isi dalam hati berdebar, apalah surah malam. Yasin. Panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Yasin. Allahu Akbar. Pendek sama tu. Lepas mayang pendek apa? Baru hari pertama, baru satu ayat. Besok sambunglah ayat lain. Pertama, solat sama-sama. Kedua, makan sama-sama dalam rumah. Makan sama-sama. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Makan sama-sama. Makan siap bersuap. Anak minta, ibu, nak lo ayam sikit, kita cubit letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala lagi besar daripada bagi sedekahkan anak orang lain. Isteri pula minta, bang nak sayur tu sikit, suapkan. Apa? Malulah. Malu apanya? Kat mulut.
Malu buka mulut. Iyalah. Dia bersuap. Bila suap dia, anak tak pernah tengok. Yo. Baru betul. Yang ketiga, tidur sama-sama. Tengok dalam surat khabar 3 hari lepas. 3 hari lepas. Ada satu pasangan tu bahagia sebab apa? Salah satu sebabnya macam mana gaduh ke apa pun malam mesti tidur sama. Ni kadang-kadang dah meningkat usia sikit mula harap pergi tidur luar. Menyemak aja kesian orang suami. Dah lah tak ada toto. Tidur tak tikar mengkuang. Selimut tak pula ada. Tarik kain ihram balik daripada umrah. Selubung putih. Yang isteri keluar nak kencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Macam jenazah dah rupanya. Tidur sama-sama. Tidur ni orang perempuan, saya pesan tau, kalau tidur mesti menghadap muka suami. Mesti menghadap muka suami jadi. Pandang muka suami. Tahu? Jangan membelakangkan suami di tempat tidur. Kalau kecil hati suami dahaka. Tapi kalau dah terlelap, pusing. Tak apa, tak senang. Orang lelaki jangan tunggu dia lelap, dia pusing. Dahaka, bukan macam tu. Pandang muka suami. Tetapi boleh pusing. Orang perempuan boleh pusing kalau permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Contoh. Yang mana nak tidur? Rambut kambang, dengan bedak sejuk berkapuh keliling. Suami baru nak tidur. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku ni. Biar cantik-cantik nak tidur sebelah suami ni. Faham? Ni saya pesan sangat ni. Banyak sangat masalah rumah tangga pasal isu tidur. Orang lelaki banyak yang mengadu sebab tak dapat. Faham? Orang lelaki bila tidur malam macam minta sedekah. Janganlah seksa orang lelaki dia tu. Dalam gelap nak cakap tak boleh macam tu. Hai, mahal orang tua ni. Hamba tak faham. Tak faham. Kesian betul. Meraih mata gelap kan. Betul tak saya cakap tu? Betul lah tu. Kadang 2 tangan naik dah. Kesian. Orang perempuan layan suami besar pahala. Apatah lagi sebelum suami minta. Faham? Malam ni jangan tunggu suami minta. Tak payah lah cakap dia. Macam tu cakap. Faham? Aduh, susah betul. Kadang-kadang. Cuba, abang malam ni nak keluar asap, abang nak pergi kedai kopi. Abang, pergi jangan lama-lama malam ni. Macam tu. Yang faham-faham, tak faham sudah. Pening benda. Tapi jangan cakap direct. Jangan cakap direct. Pakai kod rahsia. Kalau cakap direct, abang, jom kita tut. Jangan. Anak, astagfirullahalazim. Anak terdengar nanti, jangan. Pakai kod rahsia. Contohnya pakai kod MOS. Suami cakap, yang apa dia bang? Isteri punya awal okey. Contoh. Kan? Tapi jangan selalu sangat, takut anak perasan. Yang Loh, kau tengok lepas ayah tu mesti tak lama tu mak masuk dalam bilik. Tahu. Faham? Kadang suami macam tak sedekah adalah dengan segala hormatnya. Saya merujuk kepada perkara yang di atas. Dengan ini saya memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 sehingga sebelum jam 12.30 malam. Sila berikan jawapan segera atas permohonan saya ini. Sekiranya pihak puan tidak bersetuju,
dibimbingi akan berlaku huru-hara malapetaka di dalam kehidupan kita. Sila beri jawapan segera adalah besar harapan kami sehingga pihak puan boleh bersetuju dengan permohonan kami. Zab yang benar suamimu. Tahu dia minat apa dekat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wajar. Kan? Kalau suami kata on tak on, tidur sama-sama. Ingat solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu. Naik motosikal suami isteri. Peluk. Naik motor. Zap. Dah ready dah. Sambil menyanyi suami itu. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai kat pekan, tap tayar bocor. Hang lah ni, berat lebih muatan, kata Zaki suami dia. Yang si pula, abang lah cek lagi betul-betul. Turun. Tolak motor, tap tolak. Yang isteri belakang jalan, Allah jauhnya, ya Allah jauhnya. Sampai satu selekoh buka helmet, dah pegang helmet, sampai dekat simpang kampung dah buka tudung, dah kembang, dah bawa betul. Tergantung tudung, tergantung helmet, bawa ke dia jalan. Jiran semua yang nampak dekat jalan semua tutup lingkap, kelotok, tutup, takut. Esok pagi jiran tanya, Man, malam tadi engkau ke yang tolak motosikal tu? Aku. Kenapa? Engkau jaga-jaga, Man. Kenapa? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, itu bini aku. Jaga. Itulah rahsia dia untuk mencapai salah satu petua. Kemudian apa yang kena ada? Malam buat solat, kita didik anak-anak kita solat sama. Jangan biarkan kita je. Kan? Sebab kan kesian abang, jom kita solat semua jemaah. Kesian abang, anak kita kecil lagi, tunggulah dia besar sikit. Anak umur 4, 5, 6 tahun tu senang nak didik berbanding kanak-kanak yang berusia 40 tahun. Susah. Jadi yang daripada kecil tu kita didik. Seterusnya, tidak membawa perkara-perkara yang bertentangan dengan agama masuk dalam rumah. Gembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Panggil isteri dengan nama yang baik. Macam isteri Nabi panggil, Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Panggillah dengan nama yang baik. Angeling, sayang, ayah. Contoh. Panggil suami dengan pangkat suami. Sebab isteri Nabi panggil apa? Ada apa wahai Rasulullah? Kita panggillah pangkat suami kita. Ada apa wahai suamiku? Jangan panggil pangkat kerja dia. Suami kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Janganlah kau cari pasal namanya tu. Kan? Ada apa tukang kebun? Semua disebutnya. Ada apa wahai suamiku? Panggil nama-nama yang baik. Dan begitu juga kalau kita tengok ni 5 kunci keluarga bahagia. Pertama, kunci rumah. Maknanya sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Kedua, kunci apa? Kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Kerja elok-elok. Jangan menipu dengan orang ni. Jangan. Cari rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Maksud kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Maksud kunci syurga adalah nak masuk syurga mesti kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Itu kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Semua kena mainkan peranan masing-masing. Barulah dikatakan sebagai titian ke syurga. Sebab apa kita malam ni bercerita tentang keluarga bahagia? Sebab keluarga bahagia kita nak kejar ni adalah bahagia di dunia dan natijah dia kesannya sampai ke akhirat kita dapat ganjaran yang baik-baik. Kita banyak anak-anak kita perkara yang baik. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Kita dah dalam kubur.
tapi anak kita masih lagi terus buat kebaikan. Contoh, anak kita bercakap dengan isteri dia, sayang, esok pagi kita salat subuh berjamaah nak. Abang tiba-tiba je kenapa teringat arwah mak dengan arwah ayah abang dulu, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Nampak? Pahala mengalir tak? Mengalir. Jom kita karaoke nak petang besok. Kenapa bang? Sebab arwah ni tak pernah tinggal karaoke setiap petang hari pun. Nak mati ke pun? Ya tak? Jadi kita share saham-saham yang baik. Share saham-saham yang baik. Hari ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, poin yang paling besar kita nak bawa dalam kehidupan kita, bermurah hati. Cari keberkatan dalam keluarga. Apa tanda-tanda keberkatan dalam keluarga? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya orang yang ada keberkatan rezeki, sikit dia cukup, kalau banyak dia boleh sedekah dengan orang lain lagi. Itu tanda keberkatan rezeki. Tapi pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit dia tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi tidak pernah hilang akan dahaganya. Kedua tanda keberkatan rezeki adalah apabila rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah menyanyi-nyanyi, indah sungguh panorama. Isteri nyaut, bagai pulau ni warna. Anak, ulala, bahagia rumah tangga. Ataupun suaminya balik, suaminya cakap, sayang, sayang, sayang. Isteri pun keluar, abang, apa dia? Masaklah. Saya tahu kan, abang tak boleh kalau tak nampak muka isteri abang ni sehari. Rindu rasanya. Alah abang, ngada ni. Orang masak lah. Ayalah. Nak abang tolong? Tak payah. Abang tolongkan lagi lambat. Gembira ke tak gembira macam tu? Cik cakap. Bahagia tak? Bahagia ke tidak? Bahagia tak? Iyalah. Kan? Bila balik, ataupun suami nampak isteri tengah basuh pinggan. Basuh pinggan. Tak payah. Tak payah. Biar abang sambung. Saya pergi mandi. Allah. Seronok tak? Seronok walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Rasa seronok sangat. Suami ni basuh dengan tahap pakai baju balik ceramah tak tukar lagi. Contoh. Begitu juga suami balik, sayang, ni ambil ni voucher spa muslimah pergi. Hari Sabtu ni pergi. Abang, habis siapa nak jaga anak? Jangan risau. Abang jaga anak, saya pergilah. Nanti jangan lupa cuci rambut, massage. Lepas tu pedicure, manicure. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Kau ajar. Tak adalah abang dah bayarkan. Mengasih abang. Gembira tak? Gembira. Itu sebabnya rumah tangga bahagia. Ketiga, tanda keberkatan rezeki adalah apabila anak-anak berjaya di dalam kehidupannya. Biasa dapat nombor 1, dapat masuk college, dapat masuk universiti, ataupun mungkin dia pergi kepada peringkat kemahiran dan cemerlang dalam kemahiran itu. Dia berjaya dalam kerjayanya, menjadi anak-anak yang beradab dan berakhlak. Itu yang kita nak tu, kan? Kadang-kadang menitis air mata mak dia, ya Allah bang, anak kita bang, tiba-tiba anak kita dah konvo bang, ya Allah. Suami pun cakap, sabar sayang, ini konvo tadika ni, belum konvo mesti. Menangis dia. Konvo tadika macam tu. Gembira kita rasa bila anak-anak kita berjaya. Betul tak? Keempat, apabila suasana di tempat kerja, suasana dengan masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa sunat, mudah nak sedekah, mudah nak mengaji, mudah nak buat baik. Nak bagi sumbangan malam ni pun senang sangat bagi. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang ke rumah, itu pun tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping.
tu tak termasuk, tu kita yang order, faham? Maknanya tetamu datang rumah kita jamu makan. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, apabila doa kita seringkali dimakbulkan. Baiklah, sekarang saya buka sekiranya di kalangan semua yang mendengar malam ni, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Okey. Ada yang nak tanya? Boleh tak nak selfie kejap lagi? Ya. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya dah buat kesimpulan, beberapa kesimpulan. Ingat apa yang Nabi pesan. Malam ni saya sebut semua. Saya sebut, dalam rumah tangga, kadang-kadang orang mengejar bahagia itu dengan dia kata bahagia itu adalah kaya. Salah. Hidup jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Tapi bahagia itu tidak semestinya dengan kaya. Mak ayah kita dulu hidup susah, tapi anak-anak semua berjaya. Anak-anak yang berjaya ni bukan hanya berjaya dari segi kerjaya dia, kehidupan dia, tapi akhlak dan sahsiahnya. Yang tu nak minta mak ayah tolong tekankan. Balik ni satu perkara yang kita paling kesalkan nanti, kalau anak kita membesar tapi tidak ada adab, tidak ada akhlak. Tolong pastikan adab dan akhlak anak terjaga. Bila anak kita tak beradab, tak berakhlak, yang akan disalahkan tentu-tentu kedua ibu bapanya, bukan orang lain. Itu pertama. Kemudiannya, ingat, hidup kita ni tuan-tuan dan sekalian, sangatlah orang kata, sangatlah sekejap, sementara sifat. Dan dalam kesementaraan itu, jangan lupa untuk mengejar akhirat sebanyak-banyaknya. Sebab dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita akan dapat. Namun barang siapa yang mengejar keuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Begitu juga saya nak beritahu, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maknanya apa? Jalan laju, pergi seorang, tapi tak tahu mana kita pergi. Tapi kalau nak berjalan jauh, nak keluarga kita pergi lebih jauh, berjalan sama-sama. Susah sama-sama, senang sama-sama. Hidup kita antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Tapi di tengah-tengahnya ada C, iaitu choice. Kita ada pilihan hidup yang macam mana hendak kita jalani. Maka saya doakan semua yang hadir pada malam ini berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Saya doakan yang hadir malam ini diberkati rezekinya sepanjang hayat. Saya doakan yang ada pada malam ini anak-anaknya menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kedua ibu bapanya. Saya doakan yang ada pada malam ini dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan, dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Saya doakan malam ini kepada semua yang terlibat bersedekah, mungkin pada malam ini atau mungkin akan transfer, mungkin akan memberi sedekah selepas ini, esok, lusa dan seterusnya. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan membuka seluas-luasnya rezeki untuk kita dan keluarga kita. Dan saya doakan mudah-mudahan kita akan beroleh mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan berbahagia sehingga ke akhir hayat. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ingat, benar pepatah Arab menyebut manjadda wajada. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Maka untuk mendapat keluarga bahagia titian syurga ini, hendaklah kita berusaha. Jangan kita sekadar menunggu. Ingat pesan saya awal-awal tadi, saya kata, nak capai bahagia dalam hidup,
pastikan diri kita banyak memberi daripada kita menerima. InsyaAllah kita akan berbahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Bah kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu turokeh dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah kebangsaan Simpung menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti, di belakang sana ada satu meja ajaib. Di atas meja tersebut ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main capai aja bawa balik dengan rasa tak bersalah. Tolonglah. Yang pertamanya ada kuih semprit air tangan Mak Samsul Debat, tekan satu-satu. Ada. Kedua, minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume, boleh bawa solat, tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Harganya RM35 sahaja. Yang ketiga, sambal crispy mengidap. Sambal crispy tak pedas pun, air tangan Mak Samsul Debat, sedap. Siapa makan menggeletik-geletik nyawa dia sedap, macam tu lah. Sahabat-sahabat di Singapura tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je, memang sedap. Dan yang keempatnya, ada susu kambing Al-Amr. Yang sambal tadi harganya dulu RM15, hari ini Alhamdulillah masih RM15. Susu kambing Al-Am tu susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Tak faham Maknanya madu lebah lah, bukan madu yang beli tu. Jadi susu kambing ni pertama tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing tingkah batu. Dia tak pakai kambing daripada Malaysia, pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih luar hati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, mana dah mula semayang dekat kursi tu, boleh amalkan insya-Allah cepat baik. Imam Masjid Felda Pondok 12 dijempol 6 bulan semayang dekat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Baik untuk enzima, alergik, gatal-gatal kulit, ingat ia minum, bukan mandi, minum. Baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.